Nabi SAW ada satu kisah panjang. Hadis ini antara hadis panjang. Kalau dalam kitab-kitab hadis 3-4 muka surat hadis ini. Hadis tentang tawakal. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi dia bercerita pada kami. Nabi ni suka bercerita. Kadang lepas subuh Nabi bercerita. Kalau tak ada cerita dia tanya mimpi, dia suka santai-santai. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, annahu zakara rajulan min bani Israel sa'ala ba'da bani Israel an yuslifahu alfa dinarin qala tini bisyuhada'i ushhiduhum faqala kafa billahi syahida qala fa'tini bikafil qala kafa billahi kafilan qala sadaqta. Nabi cerita, dululah ada satu orang Bani Israel. Dia jumpa kawan dia Israel juga, Yahudi sama Yahudi lah. Dia pun beritahu kawan dia, bang, aku nak pinjam dengan kau 1000 dinar boleh? 1000 dinar. Kawan dia kata, boleh, tak ada masalah. Tapi i'tini bisyuhada ushhidhum. Boleh pinjam 1000 dinar, tapi bawalah saksi yang menyaksikan pinjaman ini. Jawab laki-laki, kafa billahi syahidah. Tak payah saksi, biarlah Allah je jadi saksi kita. Kalau tuan-tuan nak bagi pinjam, datang member pinjam 1000, takkan pinjam bodoh gitu ya. Buatlah hitam putih sikit. Tak ada hitam putih, Allah saksi kita. Malaikat kiri kanan, tuan-tuan nak bagi. Tak ada, scam tu. Qala fa'tini bil kafil. Kau boleh tak bawa kau orang yang boleh jamin? Boleh jadi garantor. Pokok engkau tak lari, tak bayar ke? Orang tu jawab, kafa billahi kafila. Katanya, biar Allah dia jadi penjamin. Apa jawab laki-laki ni tadi? Sadaqta. Beres boh. Beres boh. Aku beri engkau 1000 dinar. Kemudian fadafa'a ilaihi ila ajalin musamma. Bila kawan yang A ni bagi pinjam 1000 dinar, yang B ni dah dapat duit, dia kata beginilah bang, saya janji akan bayar balik duit ni. Saya duit gue nak guna untuk buat modal berniaga. Nanti cukup tempoh tertentu, kita berjanji nak jumpa di mana, saya akan bayar balik. Kawan yang A kata, berapa lama lagi? Dia kata, bagi saya tempoh setahun. Mana kiraan daripada hari ini, genap setahun, abang tunggu kat pelabuhan, saya sampai. Orang yang A yang bagi duit ni kata, beres, tak ada masalah. Genap setahun, aku tunggu kat pelabuhan. Jadi mamat dia pun pergilah. Dia dapat duit, dia pun pergilah cari perahu, dia pun hantarlah, buat gilah cari rezeki dia. Dan alhamdulillah, dia dapatlah berniaga bagus. Dia berniaga di satu tempat baru. Perniagaannya berjalan baik. Dah dekat setahun, dia dah boleh dapat nak pulang balik duit kawan dia yang A ni tadi. Lalu dia pun sampai dah tempoh untuk membayar. Dia pergilah tepi laut untuk nak menunggu bot, untuk nak naik pergi ke bayar pada kawan dia. Ternyata bot yang dia cari tak ada. Hari tu tak ada bot. Mungkin musim tengkujuh, tak ada orang berani ke laut, jadi tak ada pengangkutan. Ni dia dah berjanji dengan kawan dia ni, hari esok genap setahun nak pulangkan duit ni. Jadi Nabi pun cerita, orang ini pun dia ambil satu kayu balak, fa akhadha khashabatan fa naqaraha fa adkhala fiha alfa dinarin. Dia ambil satu batang balak, dia tebuk lubang, dia masuk 1000 dinar dalam batang balak. Dia tutup balik, dia hanyut tengah laut. Dia kata, ya Allah, aku dah berjanji dengan kawan aku nak bayar duit di 1000 dinar. Tolong sampaikanlah kayu ni kepada dia. Dia campak. Kalau tuan-tuan nak buat begitu. Ini Nabi cerita tahap tawakal luar biasa ini. Dia boleh campak duit jongkong mai 1000 ketul dalam laut. Ini tawakal. Dia campak, boom. Dia pun biarlah kayu tu hanyut.
Kemudian dia berdoa, faqala Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin fasalni kafilan fakultu. Panjang doa dia kepada Allah. Dia tawakal betul. Ya Allah, saya ni dah putus pengangkutan, tak boleh nak pergi, tapi ini duit saya dijanji nak pulang. Tolonglah ya Allah, sampaikanlah duit saya ni kepada kawan saya yang sedang menunggu, dia nak pakai duit gini. Yang kawan dia si A ni tadi, dia pun dah ingat cukup setahun, dia pun tunggu tepi pantai. Dari jauh dia tengok tak ada kapal. Daripada pagi tak ada, petang tak ada, dia balik. Hari esok dia tunggu lagi. Dia kata, aku dah kena kencing dah ni, aku kena scam dah ni, habis betul ni, habis. Macam mana tak ada hitam putih? Aduh, bodohnya. Dia rasa begitu. Dia pun kata, tak apalah, dah tak ada rezeki aku, kena tipu member sendiri. Jadi dia pun sambil-sambil dia berjalan, dia pun mikir juga, balik ni kena beleting dengan isteri aku ni, macam mana gayanya. Kemudian yanzuru la'alla murkaban qad jaa bimalihi fa idza bil khashbati allati fiha al mal fa akhadha li ahli. Daripada jauh dia nampak ada satu batang balok hanyut. Dia pun tak tahu apa, tapi dia kata ini rare ni, jarang nampak ada balok hanyut. Jadi dia pun ambil. Dia kata ini kayu comel, kalau okey buat perabot lawa, bolehlah mujuk-mujuk isteri. Dah lah 1000 dinar hilang begitu je. Adalah sikit buat gula-gula untuk dia kan, lollipop nak bagi dia tak marah sangat. Dia pun pikul kayu, bawa balik tu dia ketuk-ketuk lah. Ketuk punya ketuk, dia jumpa satu secarik tulisan, ukiran pada kayu itu. Wajadal mal was sahifah. Dia nampak satu tulisan, yang mana tulisan itu menyebut ini adalah duit yang saya pinjam daripada kawan saya begini-gini. Dia kata, la ilaha illallah, macam mana boleh ada benda ini? Dia pun buka, dia dapati rupa-rupanya dalam tu ada 1000 dinar yang dipulangkan balik oleh sahabat dia, genap setahun. Hadis ni panjang, riwayat Imam Bukhari. Apa pelajaran cerita ini yang Nabi bawakan kepada para sahabat? Nabi nak tunjukkan A dengan B dua-dua tawakal tinggi. A dia boleh tawakal kepada Allah, bagi pinjam orang 1000 jongkong emas tanpa ada hitam putih, hanya gantung dengan penyaksian Allah saja. Yang saya ingat tuan-tuan, tak ada orang sanggup buat begitu. Dan yang si B pun tawakalnya sangat tinggi. Dia boleh campak 1000 dinar dalam laut. Kita nak kirim pakai JNT pun takut. Oh, nak kirim gelang emas, sampai dah gelang aku ni kan anak aku di kolej ni. Macam-macam fikir kita. Tonton budak nak sangka buruk pula tu. Oh, dia budak nak ciluk pakai metal detector kan habis. Banyak sangat tengok cerita orang putih dah macam-macam berangan. Orang zaman Bani Israel campak 1000 dinar, tawakal kepada Allah. Tapi ni bukan nak suruh tuan-tuan tawakal bodoh cara begitu, tak boleh. Nabi bawa cerita itu nak menunjukkan bahawa pergantungan pada Allah kalau betul-betul dibuat, jadi. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, marilah kita gantung hidup kita dengan Allah. Lepas itu ada satu hadis daripada Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ni dapat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dia pernah bercerita. Dia kongsi satu cerita. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berjalan dengan Nabi satu hari. Aku duduk belakang Nabi. Faqala ya gulam. Nabi panggil aku, budak, mai sini. Ibn Abbas ni muda. Masa Nabi wafat dia baru tingkatan 3. Muda lagi dia. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Budak kecil, aku nak ajar kau pagi ni ada beberapa nasihat. Kau kena pegang nasihat ini. Boleh ya Rasulullah, saya suka. Kata Nabi, number 1, ihfazillah yahfazka. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang ketiga, iza sa'alta fas'alillah. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Yang kelima, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Yang keenam, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika.
Dan yang ketujuh kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nasihat ini walaupun diberikan kepada Ibnu Abbas, tapi wajar nasihat ini juga dijadikan pegangan kepada kita, khususnya suasana pandemik ini. Pertama, Nabi beritahu kepada Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Tuan-tuan, inilah kalimat yang tak ada wujud lagi dalam kamus masyarakat di Malaysia sekarang. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Di Malaysia sekarang yang ada adalah kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita, tak tahulah ngapa kita. Orang suruh Allah jaga kita. Ni bukanlah nak menghina orang buat slogan tu. Dia pun tak tidur malam cari slogan. Betul dah tu, betul dah. Tapi dah sampai masa tukar lah, Allah jaga kita lah pula. Kita dah tak jaga dah sama kita. Roblox tak ada dah. Dulu ada kita jaga kita. SJR, polis tanya nak pergi mana, mana surat. Ada jaga sama-sama kita, sama kita. Ini tuan-tuan tak ada lah. Apa Kelangkawi, kita Highland macam-macam lah, tak ada dah. Siapa yang hidupnya tak nak dijaga oleh Allah? Sudah pastilah orang tak sioman saja yang tak nak hidupnya dijaga dan dipelihara oleh Allah, khususnya pada musim-musim wabak sebegini. Apa cara nak mendapat penjaga? Apa cara dia katakan kita jaga Allah, Allah jaga kita? Kata ulama, jaga Allah ini adalah jaga batasan-batasan yang Allah gariskan, jaga hak Allah, jaga segala perintah dan larangan. Jika semua itu kita berjaya laksanakan, maka kita termasuk orang yang menjaga Allah sebaik-baik penjagaan. Inilah golongan yang disebut dan disanjung oleh Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah nikmat yang dijanjikan kepada kamu wahai hamba yang sentiasa hafiz, sentiasa menjaga, iaitu menjaga peraturan, menjaga larangan dan bagai-bagai. Surah Qaf ayat 32. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, penjagaan dari Allah ni pula ada dua. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Apa yang Allah akan jaga kita? Pertama, Allah akan jaga kita dengan memenuhi segala keperluan duniawi kita. Memelihara badan kita, memelihara anak kita, keluarga kita, harta kita. Dan Allah akan arahkan ada malaikat khusus untuk jaga kita. Oh, special tu. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang aku utuskan bergiliran menjaganya dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Baik itu kalau kita jaga hak-hak Allah, Allah akan jaga kita menerusi malaikat yang diutuskan untuk menjaga kita. Dan Allah berjanji akan tetap menjaga anak-anak kita walaupun kita dah tak ada lagi. Perkara ini sebagaimana telah dibuktikan dalam kisah dua anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir dia bantu membina dinding rumah anak yatim yang hampir roboh. Ni kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi disebutkan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Surah Al-Kahfi ayat 82. Apa sebab dia ditolong? Sebab dalam ayat 82 apa Allah Ta'ala sebut? Wa kana abuhuma salihah. Sebab dulu arwah ayahnya adalah orang yang soleh. Jadi kalau kita jaga Allah, bukan sekadar kita dijaga, anak cucu kita pun Allah jaga lagi. Itu kepentingan jaga Allah.